اللهم أنعمنا على من نعرف به أوامرك ونعرف به نبيك وصلاة الله وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا لساننا قال الشيخ المصنع تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا dan bersyukur olehmu ya Muhammad akan sekalian orang mukminin. Dan bersyukur olehmu kamu tu siapa dia? Ialah tuju kepada Nabi Muhammad. Bersyukur akan sekalian orang mukmin. Mana kamu Muhammad bagi tahulah kepada sekalian orang-orang mukmin dengan khabar baik untuk mereka, khabar kesukaan untuk mereka. Orang mukmin lagi pulanya wa amilus salihati, dan beramal mereka itu orang mukmin akan amal yang saleh-saleh. Fardu dan sunat. Maksud dengan perkataan dia fardu dan sunat itu yang dimaksudkan dengan amal saleh. Amal yang saleh, apa yang dimaksudnya ialah amalan fardu, segala fardu-fardu yang diwajib, dan segala amalan-amalan sunat. Yang mana masuk di bawah fardu itu banyak jenis amalan, yang masuk di bawah sunat tu banyak beberapa bagai amalan-amalan yang dihukum dengan hukum sunat. Jadi dua perkara yang dua sifat, dua perkara yang manusia orang yang disukai dengan syurga ialah dua golongan, dua sifat. Yang pertamanya ialah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bukan sekadar beriman yang dipersukakan, bahkan orang yang beriman serta beramal dengan amalan yang saleh. Orang yang beriman, selain daripada beriman, tambah di atas beriman mereka ialah beramal dengan amal yang saleh. Ini menunjuk di atas bahwasanya mesti beripun di antara dua perkara. Mesti beripun dua perkara ialah beriman dan amalan saleh. Untuk nak dapat syurga, untuk nak dapat kejayaan pada akhirat, mesti beripun pada seorang ialah beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Apa persukakan anna lahum jannatin, bahawa bagi mereka itu beberapa syurga, iaitu kebun yang ada pokok-pokok dan rumah-rumah mahligai, anak bidadari dan wildan. Itu yang dimaksudkan dengan kata syurga. Jadi maksudnya basyiril ladzina amanu wa amilus salihat, Allah Taala perintah kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu mempersukakan, menceritakan, memberitahu dengan khabar kesukaan, khabar baik, bahwasanya orang yang beriman serta dengan beramal dengan amalan yang saleh, mereka itu akan dapat masuk ke dalam syurga masing-masing. Maka di sini kita perhati kepada ayatnya,
yang orang yang disukakan dengan dapat masuk syurga tu ialah orang yang berimpun padanya dua sifat. Dua sifat artinya dua perkara. Yang pertamanya ada sifat iman, yang keduanya ada sifat amal soleh. Maka sebaliknya, sekiranya kalau tidak ada iman, maka tentu sama sekali tak dapat nak masuk syurga. Sebab kalau tidak ada iman, bahkan dia tu orang kafir. Maka orang kafir tak ada jalan langsung untuk nak masuk ke dalam syurga. Dan yang keduanya, selain pada kait dengan kata orang mukmin, dikaitkan dengan disifat pula dengan orang mukmin yang beramal dengan amalan yang soleh. Dengan maknanya ada juga setengah orang mukmin tetapi tidak beramal dengan amalan yang soleh. Beriman tetapi amal soleh tidak ada bagi mereka. Sunat dia tak buat, fardu pun dia tak buat juga. Maka orang ini tidak disukakan dengan syurga. Bahkan dimasukkan orang mukmin yang tidak buat amalan soleh, amal fardu pun tidak buat, maka dikatakan orang mukmin yang deraka. Maka orang mukmin yang deraka, sekiranya kalau tidak diampunkan dosanya, maka mereka akan masuk syurga, masuk neraka lebih dulu daripada masuk syurga. Tetapi sekiranya mana-mana orang mukmin yang beriman, betul-betul beriman dan juga beramal dengan amalan yang soleh, maka mereka ini insya-Allah terus ke dalam neraka, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak dapat tidaklah pada seorang kitanya nak jadi berjaya, kesenangan pada akhirat sana, mesti ada iman, mesti kena ada amalan yang soleh. Anna lahum jannatin, bahawa bagi mereka itu beberapa syurga. Dapat memiliki syurga di akhirat nanti. Mereka yang beriman serta beramal amalan yang soleh, Tuhan Allah Ta'ala perintah pada Nabi Muhammad supaya beritahu kepada mereka bahawa mereka akan memiliki syurga-syurga. Akan masuk ke dalam syurga, akan duduk di dalam syurga. Kemudian syurga tu apa dia syurga? Yang dipanggil kata syurga itu iaitu kebun. Tetapi kalau pada lugah jannah tu semata-mata kebun. Semata-mata kebun, semata-mata dusun, itu dikatakan syurga pada lugah. Tetapi di sini yang maksudnya syurga itu ialah kebun yang ada pokok-pokok. Dalam kawasan lingkungan kebun itu ada beberapa bagai-bagai pokok-pokok. Dan di dalamnya juga ada rumah-rumah mahligai, dan di dalamnya juga ada anak bidadari, dan ada juga wildan. Wildan tu ialah kanak-kanak yang mengkhidmat kepada ahli syurga. Wildan tu ialah kanak-kanak yang ambil tugasnya ialah mengkhidmat kepada ahli syurga. Maka sebut kata syurga itu ialah rupanya begitu, ialah kebun-kebun yang ada di dalam kebun tu beberapa pokok-pokok, dan juga ada di dalam kebun itu rumah-rumah mahligai, dan ada di dalamnya juga beberapa anak-anak bidadari dan beberapa wildan-wildan yang ambil tugasan berkhidmat kepada ahli syurga. Maka itulah bentuk syurganya. Tetapi luas, sakak mana luas, ada setengah hadis tu menceritakan bahawasanya yang paling kurangnya ialah paling kurangnya seperti luas dianya seperti 4 buah negeri. Paling kurang dia 4 buah negeri. Seperti negeri Iraq, negeri Syam, dan Yaman dan Hijaz, lebih kurang tu, itu paling kurangnya. Tetapi ada yang luas pada itu lagi. Jadi maknanya dapat memiliki bagi seorang itu syurga, apa tu yang mana dalam syurga tu beberapa pokok, maka
Berapa jenis pokok itu wallahu alam, berapa banyaknya Allah Taala yang tahu. Dan beberapa rumah mahligai bukan sebuah saja, bahkan seorang itu dapat beberapa rumah mahligai. Dan berapa banyak bidadari ada padanya, dan beberapa banyak wildan yang ambil tugas khidmat di dalam syurga. Kemudian Allah Ta'ala akan menceritakan sifat-sifat syurga pula. Tajri min tahtihal anhar. Ini nak sifatkan syurga. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir, yang berlari di bawahnya, bawah syurga, oleh beberapa banyak parit-parit air tawar. Yang mengalir, yang berlari. Yang mengalir, tajri, itu tema pada tajri. Yang mengalir min tahtiha, daripada bawahnya. Mengalir belah bawah maknanya mengalir di atas bumi dalam syurga. Bukan maksud kata sebelah bawah sehingga kena turun ke dalam tu baru nak jumpa, bukannya begitu. Memanglah air dia mengalir di atas bumi, bumi itu sebelah bawah. Maksudnya begitu, maksudnya begitu. Yang mengalir di sebelah bawahnya, bawah syurga. Maknanya mengalir di atas bumi. Memanglah bumi itu sebelah bawah. Memanglah bumi itu duduk sebelah bawah. Maka mengalir sebelah bawah tu mana mengalir di atas bumi. Yang mengalir di bawahnya oleh beberapa banyak parit air tawar. Sebab sungai itu air tawar, kalau air masin itu dikatakan laut. Air tawar kita panggil sungai lah, kalau air masin dikatakan laut pula. Tapi yang masalahnya di sini tu dia katanya yang mengalir di bawahnya oleh beberapa banyak parit air. Dia katanya bentuk parit. Mana bentuk lorong air. Tetapi yang masyhurnya seperti sebut dalam Hasyiah Jamal dan Hasyiah Sawi, bahwasanya air sungai yang mengalir di dalam syurga itu tidak berparit. Tidak berparit, tidak jadi lorong, hanya mengalir di atas betul-betul muka bumi semacam air banjir. Tetapi bukan banyak maksudnya mengalir di atas muka bumi dengan tidak ada parit, dengan tidak ada lorong yang digali semacam sungai kita yang ada sekarang di atas dunia. Nak jadi sungai itu mesti digalikan turun ke dalam bumi. Itu sungai yang kita maklum. Tetapi sungai di dalam syurganya dia tidak mengalir di dalam lorong seperti sungai di tempat kitanya, ialah kena gali dalam tanah, masuk dalam tanah, jadi lorong dia berlari dalam tu lah. Tetapi ada sebut dalam tafsirnya, ia katanya air sungai di dalam syurga ini dia mengalir di atas muka bumi dengan tidak digalikan. Habis tu kemudian jikalau orang katanya macam mana air nak berlari kalau tidak ada parit, tidak ada lorong dia. Kalau tidaknya jadi macam air banjir pula, berlari di atas muka bumi. Maka jawabnya, dia kata air sungai dalam syurga dia berlari di atas muka bumi dengan tidak jadi lorong semacam sungai kita sekarang. Hanya dia berlari itu macam dia jadi sedaging sama dia. Macam kita tambungkan tanah di atas muka bumi itu. Maka dia berlari jadi bentuk gitulah. Jadi berlari yang dianya di atas muka bumi dengan tidak ada lorong dia. Hanya berlari di atas muka bumi, cumanya dia tak jadi berkucat, tak jadi terbuka. Hanya jadi bentuk air, jadi sebatang airnya begitu.
Itu yang disebut dalam setengah-setengah tafsir bahwasanya dia kata sungai di dalam syurga, air yang berlari di dalam syurga itu dengan tidak digalikan akan tanah. Hanya berlari dia tu di atas muka tanah. Tetapi dia tak jadi berkucar, tak jadi pergi ke sana ke sini, tak jadi pecah, hanya berpegang setengah dengan setengah. Berpegang setengah dengan setengah tu macam kita macam mana dia berlari di dalam lorong, macam itulah dia lari di atas muka bumi. Biasanya air di tempat kitanya, kalau kita curahkan air di atas tanah, maka air itu akan buka pergi merata-meratanya begitu. Tetapi air di sana dia berlari di atas muka bumi di dalam syurga. Dia berpegang setengah dengan setengah sehingga jadi macam mana dia berlari dalam lorong, macam itulah dia berlari di atas bumi dalam syurga. Dengan tidak ada lorong, dengan tidak ada digali bentuk sungai macam kita sekarang, tidak. Sebab kita perlu ingat bahawasanya beberapa perkara yang disebut dalam Quran, bahawasanya perkara-perkara yang disebut benda-benda yang ada di dalam syurga itu dipanggil nama seperti nama yang ada pada dunia ini. Tetapi bentuknya bukan semua serupa dengan yang ada pada dunia ini. Seperti katanya sungai. Sungai itu yang kita maklum sekarangnya bahawasanya ialah tanah digalikan tanah jadi parit, jadi lorong, maka air berlari di dalam lorongan itulah, di dalam parit itulah, itu bentuk sungai yang kita maklum di dalam dunia ini. Tetapi perkara-perkara di dalam syurga, panggilan tu sama dengan panggilan pada dunia. Dunia panggil sungai, di sana pun panggil sungai. Tetapi ada tempat tak sama dengan dia. Sama setengah, tak sama dengan setengah. Seperti banyaklah beberapa perkara, buah-buahan pun sama. Air minum susu, cerita dalam syurga ada sungai susu, sungai madu, sungai arak. Maka madu, maka susu memanglah panggil susu. Tetapi sifat dianya, bentuk dianya tidak serupa sama sekali. Nak kata serupa sama sebiji dengan susu yang ada pada dunia, bukan dia. Bahkan ada tempat serupa sedikit-sikit. Ada serupa, ada tak sama dengan benda dunia. Cumanya benda apabila di dalam akhirat, dia panggil susu. Tetapi susu di dalam syurga lebih hebat daripada susu yang ada pada dunia lagi. Bukan sebiji-sebiji dengan susu yang ada pada dunia. Begitu juga lebah, menisan lebah di dalam syurga, panggil jugalah menisan lebah. Tetapi bukan sebiji-sebiji dengan sama serupa dengan menisan lebah yang ada pada dunia ini. Bahkan lebih sedap, lebih baik daripada itu lagi. Maka begitulah bentuk sungai pun begitu juga panggilnya sungai yang mengalir di dalam syurga. Tetapi bentuk sungai itu tak semacam sungai yang ada pada dunia ini. Sebab itu dikatakan sungai di dalam syurga tidak digali. Bukan lalu dalam lorong yang digali masuk dalam bumi semacam sungai kita sekarang tu, bukan. Bahkan air itu mengalir di atas muka bumi dengan tidak berparit, dengan tidak ada lorong. Hanya dia tak jadi terbuka pergi jadi luah tu, tidak. Hanya dia pegang setengah dengan setengah. Jadi cara dia berlarinya macam dia berlari dalam lorong itulah. Cumanya lorong itu tidak ada. Itu yang disebut oleh dalam kitab-kitab tafsirnya. Tak samalah dengan kita segera faham katanya ada sungai di dalam syurga, mesti kena ada, maknanya air dalam sungai. Sungai itu mana nak jadi sungai itu mesti digalikan tanah masuk ke dalam, bukan begitu. Jadi kita bagi gambaran bahwasanya di dalam syurga itu ada sungai-sungai yang berlari airnya di dalam syurga. Tapi ingat, sepatut ingat bahwasanya syurga dalam dunia, syurga dalam syurga bukan sebiji-sebiji, bukan sama serupa. Ada tempat tak sama, tapi panggil juganya sungai.
Panggilan tu benda yang dipanggil sama dengan panggilan pada dunia, tapi bentuk benda tu tak sama. Begitulah yang disebutnya. Tapi menyalahi dengan yang disebut di sini, dia katanya beberapa banyak parit air tawar. Jadi parit tu maknanya macam bentuk sungai sekarang. Tetapi ini menyalahi dengan yang disebut dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Kullama ruziku minha, tiap-tiap masa yang direzkikan, yang direzki mereka itu daripadanya. Tiap-tiap masa, tiap-tiap masa mana setiap-tiap kali yang direzkikan mereka itu, yang diberi makan kepada mereka itu, yang diberi makan akan mereka itu, diberi sebagai rezeki kepada mereka itu daripadanya, daripada syurga. Apa dia? Min samaratin rizqah, daripada buah-buahan sebagai rezeki. Apabila diberikan diberi makan kepada ahli-ahli syurga daripada buah-buahan yang ada di dalam syurga. Qalu hadza alladhi ruziqna min qablu. Kata mereka itu, ahli syurga, inilah yang direzeki akan kami daripada dahulu di dalam dunia. Ini apabila diberi makan, diberi rezeki kepada mereka itu dengan beberapa jenis-jenis buah-buahan di dalam dunia, maka mereka itu bercakap, mereka itu berkata, ini buah-buah tadi yang direzeki akan kami, yang telah direzeki akan kami dahulu tu bila? Pada masa hidup dunia. Jadi maksudnya buah-buah yang dimakan oleh ahli syurga, buah itu dah ada pada dunia. Setengah-setengahnya. Setengah-setengah daripada buah-buahan di dalam syurga ada pada dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, dan bawa datang akan mereka itu dengannya, dengan buah-buah menyerupai setengah akan setengah. Menyerupai setengah dengan setengah, sama serupa pada rupa, berlain pada rasa. Jadi maksudnya ahli syurga itu diberi rezeki dengan makan, dapat makan beberapa jenis-jenis buah. Maka buah-buah yang diberi makan kepada mereka itu di dalam syurga, maka bentuk buah itu dia sama dengan buah yang ada pada dunia ini. Kalau pada dunia ini buah tufah, dalam syurga pun buah tufah juga. Kalau di atas dunia ini buah durian, maka di sana pun diberi rezeki dengan buah durian juga. Kalau di sana direzekikan dengan buah kurma, maka di sini pun di dunia ada direzekikan dengan kurma, di sana pun ada kurma juga. Tetapi ingat katanya, bentuk benda sana itu, panggilan tu samalah, buah tufah lah. Tetapi rasaan dia tu lebih sedap, lebih elok, rupaan dia, rasaan dia tu lebih baik, lebih sedap daripada buah-buah yang ada pada dunia ni lagi. Tapi apabila dapat makan satu jenis buah, maka mereka kata, buah ini saya pernah makan pada masa dunia dulu. Apabila diberi makan buah durian, diberi rezeki kepada ahli syurga dengan buah durian, maka ahli syurga cakap katanya, buah durian ini, buah durian kami pernah makan, kami pernah rasa pada masa hidup dunia itu dulu. Jadi bentuk tu sama, rupa-rupa tu samalah. Sama dengan durian pada dunia. Tufah pada syurga pun sama dengan tufah pada dunia. Tetapi rasaan dia memang lain. Lebih sedap banyak daripada buah-buah yang ada
pada dunia. Itulah. Jadi maknanya nak cerita katanya wa utu bihi mutasyabiha tu maknanya buah-buah yang ada di dalam syurga tu bukan jenis buah yang tidak ada pada dunia, bukan yang begitu. Bahkan jenis buah tu ada pada dunia, ada dalam syurga. Jenis buah-buah yang ada dalam dunia ada kesemuanya di dalam syurga. Sebab tu katanya buah ini serupa dengan kami pernah makan, pernah dirazikikan pada masa hidup dunia dulu. Samalah pada rupa tetapi rasaannya lebih sedap lagi. Lagi pulanya setengah ulama katanya sekali kita makan rasa dah sedap. Apabila kita makan pula sekali lagi pula buah yang sama, seperti kita katanya kemarin kita dah makan buah tufah, dah sedap dah. Hari ni kita makan pula buah tufah juga, tapi buah biji lain lah. Maka lebih sedap daripada kita makan kemarin lagi. Esok kali kita makan lebih rasa sedap daripada yang hari ni lagi. Walaupun buah yang sama, jenis buah yang sama sekalipun. Jadi pendek katanya di dalam syurga itu Allah Ta'ala bagi rezeki kepada ahli syurga dengan beberapa bagai-bagai buah-buahan di dalam syurga. Maka setiap-tiap kali mereka ahli syurga itu dapat makankan buah-buahan di dalam syurga, mereka akan teringat bahwasanya buah ini mereka pernah makan pada masa hidup dunia dulu. Buah ini pernah makan. Jenis buah ini pernah makan pada masa hidup dunia. Cumanya rasaan tu berlainan. Buahan di dalam syurga lebih sedap daripada buahan di dalam syurga. Itulah yang kembali pada yang saya kata tadinya. Panggilan tu sama tetapi sifat dianya tak mesti sama. Bahkan lebih baik daripada benda yang ada pada dunia. Sebab di sana pada dunia ada rumah, di sana pun ada rumah, di dunia pun ada sungai, di sana pun ada sungai. Di dunia pun ada beberapa jenis buah-buahan, maka di sana pun ada beberapa jenis-jenis buahan juga. Tetapi sifat dia tu tak sama sebiji dengan benda yang ada pada dunia. Bahkan dalam syurga tu lebih baik banyak, kalau sedap lebih sedap banyak, kalau elok lebih elok banyak daripada benda yang ada pada dunia. Kalau sungai pada dunia, begitunya rupanya kita takut kalau air banyak-banyak rasa takut nak turun. Tetapi dalam di sananya tak jadi bahaya, tak jadi apa. Begitulah jenis-jenis buahan. Nak cerita katanya buah-buahan tu ada pada dunia, mereka pernah makan, tetapi apabila dapat makan buahan dalam syurga, rasa lebih sedap daripada buah-buahan yang ada dalam dunia. Lagi pulanya walahum fiha azwajum mutahharah. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ini satu sifat lagi bagi syurga. Dan bagi mereka itu, bagi ahli syurga, di dalamnya syurga itu beberapa isteri. Orang lelaki masuk syurga dapat berkahwin dengan beberapa orang isteri. Isteri-isteri yang suci daripada haid dan cemar-cemar, yang suci daripada haid dan cemar. Maksud suci ini mana tidak ada di awal. Maksud suci maknanya tidak ada langsung haid. Bukan maksud kata suci itu kita kena mandi dulu, kena bersih, kena mandi. Kalau haid itu nak suci pada haid, mesti kita mandi junub, mandi mengangkat hadas dulu, bukannya begitu. Dan cemar-cemar daki-daki, maknanya kena mandi, kena gosok, kena sabun, baru hilang, baru habis, baru jadi suci, bukan maksudnya begitu. Bahkan maksudnya, yang suci, mutahharah, isteri orang-orang dalam syurganya, daripada manusia, daripada bidadari dan daripada manusia dan bidadari, maka segala isteri bagi ahli syurganya suci daripada perkara yang tak ingini, yang tak sepatut ada di orang perempuan. Daripada haid tidak ada di awal lagi, mana orang perempuan tak datang haid. Lagi pulanya
cuma-cuma mana jenis daki, jenis apa dianya, semuanya tidak ada. Yang ada di badan kita tu benda yang keji, benda yang kotor tu seperti nak cakapnya taik mata dan sebagainya, air liu. Gigi pun bersih, tak payah, kalau tak gosok pun dia dah bersih, maknanya taik gigi itu tidak ada, gigi tak akan jadi kuning. Jadi segala perkara yang jadi kekotoran, yang jadi luatan, yang jadi cuma pada orang perempuan tidak ada di awal lagi. Bukan maksud katanya suci itu dengan sebab dibersih, dibasuh, dibuang, bukan maksud begitu. Maknanya orang perempuan di dalam syurga tidak ada datar haid. Orang perempuan di dalam syurga tidak ada taik mata dan sebagainya. Orang perempuan di dalam syurga, isteri bagi ahli syurga, tidak ada daki pada badan. Tak payah katanya kena mandi, kena guna sabun, kena guna apa-apa benda sekalipun. Kalau tidak guna benda itu pun, dia tidak ada berdaki. Jadi pendek katanya, bukan sekadar haid dan cema-cema sajalah, segala perkara yang tak disukai untuk ada di orang perempuan tidak ada kesemuanya. Baik pada zahir, baik pada perangai, suci pada perangai, daripada hasad, deki dan sebagainya tidak ada. Jadi kata orang lama katanya suci ni suci daripada segala yang diluati pada zahir dan suci daripada perangai yang dikejikan. Perangai-perangai tak baik pun suci juga. Itu maksud dengan mutahharah, maknanya tak ada di awal lagi. Segala perkara-perkara yang jadi kekurangan, jadi kekotoran, jadi cuma, jadi luwati, tidak ada langsung di isteri-isteri ahli syurga. Itu maksud katanya mutahharah. Isteri itu siapa? Daripada anak-anak bidadari dan lainnya, yakni manusia. Isteri dia pada dunia, jadi isteri dia juga di dalam syurga nanti. Dan tambahan lagi ialah isteri daripada bidadari-bidadari. Jadi maknanya orang lelaki apabila masuk syurga, isteri dia di dalam dunia ikut jadi isteri dia, dan ditambahkan lagi dengan beberapa bidadari jadi isteri dia. Maka semuanya isteri dia di dalam syurganya suci daripada perkara yang tak diingini untuk nak ada. Perkara yang diluati, perkara yang tak elok, perkara yang tak disukai, semuanya suci. Perangai pun suci, tubuh badan pun suci. Begitulah. Wa hum fiha khalidun. Wa hum fiha khalidun. Dan mereka itu orang-orang mukmin yang masuk syurga tadi, dan mereka itu di dalamnya, di dalam syurga kekal sekalian selama tiada keluar dan tiada fana. Wa hum fiha khalidun. Dan mereka itu ahli syurga, orang mukmin yang beramal dengan amalan yang soleh, apabila mereka dapat masuk ke dalam syurga, maka mereka kekal sekalian mereka di dalam syurga itu selama-lamanya. Dengan maknanya tiada keluar dan tiada fana. Tak keluar, tak ada masa, tak keluar daripada syurga sama sekali, dan tak fana, tak mati, tidak kehilangan sama sekali. Jadi ada dia dalam syurga tu berterusan. Tidak ada masa nak keluar daripada syurga. Tidak mati juga. Fana tu mudah cakapnya, mati pun tidak, keluar daripada syurga pun tidak juga. Habis itu jadi orang kitanya apabila masuk syurga, tak kiralah lelaki atau perempuan, maka mereka tetap di dalam syurga, tak keluar daripada syurga sama sekali. Masuk tak keluar dah. Lagi-laginya tak mati sampai ke bila-bila, kekal sampai ke bila-bila. Tidak ada hari kesudahan bagi orang yang duduk dalam syurga. Maka di sini kalau orang kata macam mana kita ni
manusia kita, badan manusia kita ini dia tersusun daripada anasir yang 4. Ya, badan kita manusia ini dia tersusun daripada tanah, air, api, angin. Asalnya badan kita manusia ini tersusun daripada anasir, ramuan yang 4. Tanah, air, api, angin. Sebab boleh kata 4 tu, itu mengikut ada sebut dalam lagi akan datang tentang kejadian badan Nabi Adam alaihissalam. Sebab Nabi Adam itu dijadi daripada tanah. Ambil tanah, maka tanah nak jadi bentuk mesti digaulkan, digaulkan dengan air untuk nak jadi bentuk badan manusia. Kemudian apabila dibentukkan jadi sebuah badan manusia, maka Allah Ta'ala jemurkan tanah tadi tu bagi kena angin, kena panas. Sebab tu jadi tanah, air, api, angin. Api tu maksudnya panas, angin tu angin lah. Macam orang dulu tu dia nak buat benda daripada tanah, misalnya dia ambil tanah yang kering, dia masukkan air dulu untuk nak jadi basah, untuk nak jadi liat dianya. Maka buatkan bentuk-bentuk, apabila buatkan jadi bentuk benda-benda, maka dia jemur panas, jemur angin pula untuk nak jadi kejap tanah tadi. Maka begitulah cara yang Allah Ta'ala buatkan Nabi Adam daripada tanah. Ambil tanah di situ, di sini, mari campur, mari gaulnya, gaul dengan air, maka dibentukkan. Apabila dibentukkan, Allah Ta'ala jemur panas, jemur angin. Sebab tu jadi tanah, air, api, angin. Maka dengan sebab manusia, badan manusia itu dijadikan daripada asalnya 4 perkara, ialah tanah, air, api, angin, maka tak dapat tidak ia kena ada rusak. Kena ada rusak, kena ada lesu, kena ada rusak, kena ada berubah dan sebagainya daripada badan manusia. Maka macam mana badan manusia di dalam syurga tak jadi tua, tak jadi binasa, tak mati sama sekali. Lagi pulanya tak lapar, tak dahaga sama sekali. Maka ulama katanya Allah Ta'ala ketika dia menyusunkan badan manusia balik apabila hendak bangkit pada akhirat esok. Sebab kita di dalam kubur, kita manusia di dalam kubur masing-masing. Apabila sampai masa hendak dibangkit, Allah Ta'ala menurunkan hujan. Hujan tu seolah-olah air mani, seperti air mani diturun membasahkan bumi. Apabila membasahkan bumi, segala suku-suku, juzuk-juzuk manusia tu dikumpulkan balik sehingga jadi bentuk seorang manusia seperti asalnya. Maka ketika itu Allah Ta'ala memasukkan di dalam badan manusia, ketika dibangkit, dikumpulkan jasad-jasad tu, akan suatu perkara yang menyebabkan badan manusia itu tak jadi rusak, tak jadi berubah. Seperti yang di Mesir tu orang buat mami, dia apabila dah mati, dia adalah bahan-bahan dia tu, ini nak buat bandingan saja. Bahan-bahan dia tu untuk nak jadi kejap badan tak rusak sama sekali. Seperti setengah-setengah orang tu dia produk akan makanan, dia apabila dia sudah masak tu, dia masukkan dalam makanan tu suatu benda yang tak bagi jadi basi makanan itu. Maka benda itulah menyebabkan makanan tak jadi basi. Simpan beberapa hari sekalipun, maka tak jadi basi. Seperti ikan kopi, ikan sardin maka dia masukkan bahan-bahan supaya tak jadi rusak. Kalau tidak jadi basi, masam, tak boleh nak makan. Maka seolah bandingan begitulah, seolah-olah begitulah apabila Allah Ta'ala membangkitkan manusia hidup balik pada akhirat. Ketika Allah Ta'ala menyusunkan badan manusia balik itu, Allah Ta'ala letakkan suatu perkara di dalam badan manusia sehingga badan manusia itu tak rusak, tak berubah. Sebab itulah kekal sampai ke bila-bila. Sebab itulah dengan sebab itu Allah Ta'ala dengan sebab itulah badan manusia tu kekal sampai ke bila-bila. Tidak
tidak rusak sama sekali, tak berubah sama sekali, dan lebih laginya tilik pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang amat kuasa, nak kuasa kesemuanya untuk nak bagi badan kita tahan lama, tak rusak, tak berubah sama sekali. Itu kekuasaan Allah taala sangat. Dan juganya makanan yang dimakan oleh ahli syurga, kita apabila kita makan, kita ni dalam syurga, dalam dunia ini kita makan dengan ada dua sebab. Satunya kita makan dengan sebab lapar. Yang keduanya kita makan dengan sebab ingin kepada makanan. Begitu juga kalau kita minum, kalau kita minum, maka minum itu kerana dahaga ada juga, dan minum juga kerana ingin kepada minuman. Begitu juga apabila masalah suami isteri bersetubuh, berjimuk oleh suami isteri, biasa manusia ini setengah tu tilik kepada anak, nak menunaikan syahwah nafsu, tetapi di sana dia jimuk tidak nak kepada anak, bahkan nak kepada nak menunaikan akan syahwah nafsu dia, nak menunaikan keinginan semata-mata. Maka sebab itulah kembali pada tadi, perkara-perkara yang di dalam syurga tak serupa, tidak kesemua serupa dengan perkara yang di dalam dunia. Tengok kita makan dalam dunia untuk nak kenyang, untuk nak tunai keinginan, kerana ingin kepada nafsu, kepada makanan, dan kerana lapar. Tetapi kita di dalam syurga nanti makan kerana ingin kepada makanan, bukan makan kerana lapar. Kita minum akan minuman kerana ingin kepada minuman, bukan kerana dahaga, bukan dia. Sebab begitulah yang dikatakan perkara yang di dalam dunia, di dalam syurga, panggilan katanya kita makan di dalam dunia lain daripada kita makan di dalam akhirat. Lain macam mana? Makan di dunia kerana lapar, kerana ingin. Makan di dalam syurga kerana ingin saja, bukan kerana nak mengenyang, tu tidak. Begitulah yang disebut dalam kitab-kitab tafsir, yang disebut oleh ulama bahasanya perkara-perkara di dalam syurga tu berlainan cara kita hidup di dalam dunia. Berlainan kesemuanya, jenis bentuk makanan, jenis bentuk minuman, bentuk buah-buahan, semuanya berlainan. Cara makan, cara minum pun sama juga. Maka semuanya kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kesemuanya. Itulah lebih kurangnya sifat-sifat bagi ahli syurga di dalam syurga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan alladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, insyaallah taala. Maka sekadar itu dulu, kita akhir dengan katanya turun menolak perkataan Yahudi apa Allah Ta'ala kehendak dengan sebut benda yang keji-keji daripada lalat dan agas. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردنا علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Bapak. Terima kasih.